Selamat sejahtera kepada semua pelajar. So, dalam slot terakhir ini, cikgu akan bincang magnitude vektor dengan pelajar. Dan untuk mencari magnitude vektor, bagi jenis yang bukan IJ dengan bagi jenis IJ adalah berbeza sikit. Sebelum ini, pelajar perlu tahu, simbol bagi magnitude vektor ialah modulus. Dan untuk mencari magnitude sesuatu vektor, kalau melibatkan vektor yang bukan I dan J punya, kita akan gunakan saja pengetahuan matematik yang ada pada kita untuk jawab soalan ini. Manakala untuk vektor I dan J, dia ada rumus khas yang kita boleh gunakan. Mari kita tengok magnitude bagi vektor yang bukan I dan J dulu. Sebagai contohnya, cikgu telah letak vektor bukan IJ dalam grid segi empat sama, di mana cikgu menyatakan di sini sisi setiap petak kecil itu panjangnya ialah 1 cm. Kita tengok contoh A. Di sini cikgu tanya apakah magnitude bagi vektor AB. So, kita nampak di sini vektor AB ialah 4 petak segi empat sama itu. So, kita perlu terus menyatakan panjang untuk vektor AB ialah 4 cm. Sekarang kita tengok contoh B. Cikgu tanya apakah magnitude vektor AC. So, AC melibatkan 3 petak. So, kita boleh kata panjang dia ataupun magnitude dia ialah 3 cm. Kita tengok contoh C pula. Kali ini cikgu tanya apakah magnitude vektor BC. So, kali ini kalau kita tengok vektor BC merupakan satu garis yang condong. So, kita tidak dapat bilang berapa panjang dia. So, kita gunakan pengetahuan segitiga bersudut dekat di mana kita tahu tapak dia ialah 4 cm. Tinggi dia ialah 3 cm. So, kita gunakan teorem Pythagoras ataupun ini memang satu segitiga yang kita biasa. Kita akan tahu panjang ini ialah 5 cm. Contoh 2. Diberi magnitude bagi vektor A ialah 10 unit. Cari magnitude bagi 2A. So, kita tahu 2A adalah 2 kali ganda daripada vektor A. So, kita boleh terus tulis jawapan dia ialah 2 kali 10, 20 unit. Untuk B, setengah A maksudnya magnitude separuh daripada vektor A. So, separuh daripada 10 ialah 5 unit. Kita pergi kepada C pula. Di sini cikgu tulis negatif 2A. Kita tahu negatif maksudnya dia ialah arah pertentangan. 2 maksudnya magnitude dia 2 kali ganda. So, dari segi panjang dia ataupun dari segi magnitude-nya, kita kata dia ialah 2 kali ganda daripada 10. Arah tidak mempengaruhi magnitude vektor berkenaan. So, jawapan kita 20 unit. Kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 3. Raja menunjukkan sebuah segitiga AOB dan kalau kita tengok gambar raja, kita akan nampak dia sebenarnya ialah satu segitiga bersudut dekat sebab kita nampak simbol 90 darjah dekat pucuk O. Titik P berada pada OA. Diberi bahawa OP OA ialah 1, 4. So, di sini ada satu nisbah. So, kita boleh sediakan jadual dulu sebelum kita nak sambung buat. Kalau kita tengok gambar raja, titik yang terlibat O, P dan A merupakan garis ini. So, vektor yang paling panjang ialah OA. Mula di O, berhenti di A. Tengah-tengah ialah P. Ikut nisbah yang diberi, OP ialah 1. OA ialah 4. Maka kita tahu PA ialah 3. Sebab 1 tambah 3 sama dengan 4. Lepas tu soalan bagi kita OA ialah 8X. Dan OB ialah 6Y. So, dalam jadual ini, vektor yang kita tahu ialah OA iaitu 8X. So, untuk lengkapkan dua jadual lagi, kita tahu mesti melibatkan tambah dan vektor X. Lepas tu, kita tengok 4 nak jadi 8, kita darab 2. So, 3 darab 2, 6. 1 darab 2, 2. Sekarang kita tengok apakah kendak soalan. Cari magnitude bagi vektor BP. So, kita tengok dulu di mana letaknya vektor BP.
So, kita akan dapati BOP membentuk segitiga bersudut dekat. Dan kita tahu OP merujuk kepada jadual ialah 2X. OB ialah 6Y diberi oleh soalan. Dan sekarang soalan tanya, apakah magnitude bagi vektor BP? Okay, kita tengok tapak dia 2X. Daripada soalan dia memberitahu kita vektor X magnitude dia 1 unit. So kalau sekarang saya ada 2X, maksudnya panjang dia ialah 2 kali ganda. So 2 kali 1 ialah 2 unit untuk tapak dia. Untuk tinggi pula, kita ada 6Y dan dalam soalan mengatakan magnitude bagi Y ialah 2 unit. So kalau 6Y maksudnya 6 kali ganda. So 6 darab 2 iaitu 12. So, kalau kita nak tahu apakah magnitude untuk vektor BP, kita boleh gunakan teorem Pythagoras. 2 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Punca kuasa 2, 148. So, kita boleh tulis jawapan kita 2 punca kuasa 2 bagi 37. Ataupun kita boleh tulis dalam nombor perpuluhan 12.17. Sekarang kita pergi kepada bahagian vektor I dan J. Macam mana pula kita nak cari magnitude bagi vektor I dan J? Untuk mencari magnitude bagi vektor I dan J, kita hanya perlu gunakan saja rumus yang sedia ada. So, kita tengok contoh pertama. Diberi titik P 3, -4, cari magnitude bagi vektor OP. So, kita tahu bila kita punya koordinat ialah 3, -4 untuk koordinat P, kita terus boleh tulis vektor OP kita ialah 3I tolak 4J. Maksudnya, kita punya X ialah 3, kita punya Y ialah -4. So, bila kita perlu cari magnitude bagi OP, kita masuk ke dalam formula saja, iaitu punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah -4 kuasa 2. So, kita akan dapat punca kuasa 2 bagi 25 dan kalau kita kira jawapan dia ialah 5. Kita tengok contoh yang kedua. Diberi H34, K1110, cari apakah magnitude bagi vektor HK. So, untuk soalan ini, kita perlu cari dulu apakah vektor HK. Vektor HK, maksudnya kita mula di H, berhenti di K. So, kalau melibatkan IJ, biasanya tengah-tengah itu ialah O. So, untuk vektor HO, terbalik daripada OH, so kita ubah tanda, -3, -4. So, kalau OK, kita boleh terus ambil koordinat itu, iaitu 11, 10. Tapi kita tulis dalam vektor laju. So, kalau kita kira, jawapan dia ialah 8, 6. Sekarang kita cari magnitude dia. Gunakan formula yang sedia ada. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. So, kita dapat punca kuasa 2 100, iaitu 10. Untuk soalan vektor I dan J, selain daripada dia boleh tanya kita apakah magnitude dia, kadang-kadang satu lagi benda dia boleh tanya kita, iaitu vektor unit. Cari vektor unit dalam arah tertentu. So, kita hanya perlu gunakan rumus yang ada, dan kalau pelajar kaji rumus ini, atas ini sebenarnya merupakan vektor berkenaan, dan bawah ini sebenarnya merupakan magnitude vektor tersebut. Kita tengok satu contoh tentang ini. Diberi bahawa OA 52, OB 1-1, cari vektor unit dalam arah AB. So, mula-mula kita cari dulu apakah vektor AB. Kita tahu AB ialah AO tambah OB. So, sekarang kita masukkan vektor laju dia. Oleh kerana AO ialah arah songsan, kita kena letak negatif. Dan OB kita boleh salin. So, kita dapat jawapan ialah -4, -3. So, bila soalan sekarang tanya apakah vektor unit dia? So, kita hanya perlu salin vektor berkenaan di sebelah atas dia. Dan untuk sebelah bawah dia, sebenarnya kita tengah cari magnitude vektor berkenaan.
punca kuasa 2, kemudian negatif 4 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. Dan kalau kita kira, jawapan dia ialah 5. So, inilah jawapan untuk vektor unit dalam arah vektor AB. Sekarang kita tengok contoh yang terakhir dalam slide ini. Dalam contoh terakhir ini, cikgu cuba bagi satu soalan yang melibatkan vektor bukan IJ dengan vektor IJ. Diberi bahawa ABCD ialah sebuah segi 4 selari. So, bila soalan menyatakan macam ini, pelajar kena ingat AB, DC adalah vektor yang sama. Begitu juga dengan BC dan AD. Titik P terletak pada garis lurus AB dan titik Q terletak pada garis lurus DC. Garis lurus AQ dipanjangkan ke A dengan keadaan AQ sama dengan 2QA. So, di sini ada satu nisbah yang melibatkan garis ini. So, nanti kita boleh carilah vektor-vektor di sepanjang garis ini dengan kaedah jadual. Diberi bahawa AP, PB sama dengan 31. So, sini satu nisbah yang melibatkan garis A, PB. Kita pun nanti akan buat jadual. BQ, QC 31. So, satu lagi jadual cikgu akan bina nanti. AP sama dengan 6A. AP sama dengan 6A. Dan AD sama dengan B. So, kita akan lengkapkan jadual dulu sebelum sambung jawab soalan. Cikgu akan lengkapkan jadual untuk vektor APB dulu. Lepas tu, baru cikgu akan buat untuk DQC. Dan sebenarnya kalau kamu tengok jadual DQC sebenarnya serupa macam APB. Selepas lengkapkan jadual untuk DQC punya, sekarang kita akan buat untuk vektor AR. Dan untuk vektor AR, tidak ada sebarang vektor, tapi kita boleh dapat vektor AQ dengan cepat di mana kita gunakan AD DQ. Di mana vektor DQ kita boleh dapat daripada jadual yang warna biru ini. Selepas kita tahu vektor AQ dan kita sudah lengkapkan jadual untuk AQR punya, maka sekarang kita boleh jawab soalan. Tapi macam cikgu terangkan sebelum ini, kalau pelajar tak nak buat jadual ini, tapi pelajar mampu tulis vektor itu, maka pun boleh. Okey, kita tengok soalan pertama, ungkapkan dalam sebutan A dan B bagi vektor AQ. So, kalau pelajar tengok sebenarnya kita sudah jawab di sini. So, apa yang kita perlu buat, kita hanya saling semula jawapan dia. A2, vektor PC pula. So, dari gambar raja kita nampak PC di sini. So, untuk dapat PC, kita boleh daripada P bagi B, B bagi C. PB ada dalam jadual yang warna merah itu, iaitu 2A. BC sama dengan AD, iaitu B. Seterusnya, tunjukkan titik-titik PCR adalah segaris. So, cikgu akan gunakan konsep selari. Tapi mula-mula kita tengok dulu. PCR. So, cikgu boleh pilih PC. Cikgu juga boleh pilih CR. Ataupun cikgu boleh pilih P dan R untuk membentukkan satu persamaan. So, untuk soalan ini, cikgu akan pilih PC dan PR. Di mana PC kita sudah tahu jawapan, iaitu jawapan A2. Dan PR kita boleh cari dengan keadaan PA, AR. PA ialah negatif 6A sebab berlawanan arah dia. AR kita boleh ambil daripada jadual iaitu 3/2B tambah 9A. So, kita boleh ringkaskan 3A tambah 3/2B. So, sekarang kita boleh bentukkan persamaan PC sama dengan KPR. PC ialah 2A tambah B. K ialah 3A tambah 3/2B. So, ini ialah 3KA tambah 3/2KB.
So, sekarang cikgu akan cuba cari apakah nilai K. Kalau saya dapat 2K yang sama, maksudnya cikgu sudah berjaya tunjukkan. So, cikgu mula dengan vektor A. So, sub 2 sama dengan 3K. Maka K sama dengan 2 per 3. Lepas tu, cikgu tengok vektor B. Untuk vektor B, 1 sama dengan 3 per 2K. So, K sama dengan 2 per 3. So, apabila saya boleh tunjukkan nilai K yang sama, maka saya boleh tulis PCR segaris. Okay, sekarang kita tengok soalan B. Di sini kita akan nampak sekarang soalan telah melibatkan vektor IJ. Diberi bahawa A sama dengan 3I dan B sama dengan 2I tambah 5J. Ungkapkan PC dalam sebutan I dan J. So, PC kita sudah ada di A2. So, kita salin balik. Sekarang, cikgu masukkan vektor A itu dengan 3I. Kalau cikgu tulis dalam vektor lajur, 30. Dan untuk vektor B, 2, 5. So, bila cikgu kira, dia ialah 8, 5. So, untuk B2, cari vektor unit dalam arah PC. So, kita hanya perlu gunakan rumus saja. So, untuk cari vektor unit dia, kita akan tulis 8I tambah 5J per magnitude dia, iaitu 8 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So, kalau kita ringkaskan, kita akan dapat 8I tambah 5J per punca kuasa 2 bagi 89. Dengan ini akhirlah ulang kaji cikgu tentang tajuk vektor. Semoga boleh menolong pelajar dalam SPM nanti.